Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita menyambung semula bagi tadabbur kita menerusi suratu Al-Waqi'ah. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali pada ayat yang ke-46. Jadi saya akan bacakan pada ayat 46 sehinggalah kepada ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sadaqallah, mafhumnya. Dan mereka pula sentiasa melakukan dosa-dosa yang besar. Dan juga mereka selalu berkata, adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, betulkah kita akan dibangkitkan kehidupan semula? Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu akan dihidupkan semula? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan pada hari kiamat yang telah pun dimaklumkan. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat yang mendustakan hari kiamat, tetap akan memakan pada hari itu dari sebatang pokok, iaitu pokok zakum. Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok yang pahit buahnya itu. Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas yang menggelegak, iaitu kamu akan minum seperti unta yang berpenyakit sentiasa dahaga dan tidak pernah puas-puas. Inilah jenis-jenis azab yang disediakan oleh pembalasan itu. Baik, ini adalah terjemahan ataupun makna sehinggalah kepada ayat yang saya bacakan tadi. Allah Subhanahu pertama, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita berkenaan dengan dosa-dosa dan keingkaran orang-orang kafir terhadap ajaran-ajaran Rasulnya. Kemudian Allah Ta'ala bawakan kepada kita kisah mengenai golongan
orang-orang yang diseksa di dalam api neraka Allah, siksaan dari yang berada di dalam neraka Allah. Baik, jadi kita nak pergi kepada ayat per ayat daripada pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat 46 sehinggalah pada ayat yang ke-56 insya-Allah. Baik, kita lihat pada ayat 46. Allah Ta'ala menyebutkan di antara salah satu perkara yang dilakukan oleh golongan ashab itu sehinggakan mereka tergungkiri pada hari kiamat. Jadi ada ciri-ciri sifat golongan ashabus shimal. Baik, antara yang Allah Ta'ala sebut sifat golongan ashabus shimal ini, yang pertama kata Allah, yusirruna alal hinsil azim. Yusirruna alal hinsil azim, maknanya dekat sini pengajaran yang kita ambil, mereka yang melazimi dalam mengerjakan dosa-dosa yang besar. Maka dekat sini menunjuk pada kita salah satu daripada ciri-ciri sifat golongan ashabul shimal ataupun golongan yang mengerjakan dosa-dosa besar. Bukan sekadar mereka mengerjakan dosa-dosa besar, bahkan mereka melazimi dan sentiasa melakukan dosa-dosa yang besar itu. Ya, maka dekat sini kita dapat memahami tentang beberapa pengajaran yang penting. Yang pertama, kewajipan menjauhi daripada mengerjai adalah dosa yang berat siksaan dan azabnya. Dosa yang boleh membawa manusia kepada kufur. Kalau dilazimi akan dosa-dosa besar itu, boleh menyebabkan manusia akan jatuh dalam dua perkara seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Yang pertama, orang yang melazimi dosa yang besar boleh membawa kepada istihlal. Apa itu istihlal? Istihlal ni perbuatan sampai kepada peringkat dia akan menghalalkan, dia akan membenarkan, dia akan relevankan perbuatan dosa besar yang dia buat. Maknanya bila dia dah selalu buat dosa besar, dia akan merasakan bahawasanya perbuatan dosa besar itu halal, dibolehkan, dibenarkan. Dia boleh membawa kepada sampai kepada sifat sedemikian sifat sedemikian apabila seseorang itu melazimi dalam mengerjakan perbuatan dosa yang besar. Ya. Yang kedua, orang yang melazimi dalam melakukan dosa yang besar ini, selain daripada boleh membawa dia kepada menghalalkannya, juga melaziminya boleh membawa kepada seseorang itu terhijabnya ia daripada mendapat petunjuk dan juga daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata Abdullah ibnu Abbas, beliau kata apa? Wailun lil musirrin. Celakalah bagi orang yang melazimkan dirinya melakukan dosa-dosa besar. Ya. Bahkan kata Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan dalam satu kata-katanya, allazina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka yang binasa dan celaka itu, yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Ta'ala, adalah mereka yang berterus-terusan melakukan dosa, sedangkan mereka mengetahui apa yang mereka kerjakan itu adalah merupakan suatu dosa. Kalau dia buat dosa tu kerana dia jahil, dia tak tahu tu perbuatan dosa, ya, itu
satu perkara. Tapi satu perkara lagi, orang yang tahu perbuatan itu dosa, dan dosa itulah dosa yang besar, tapi dia tetap melaziminya, maka itu adalah kecelakaan dan laknat Allah, dan menyebabkan seseorang terhalang daripada mendapat rahmatnya, dan juga terhalang daripada mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Baik. Kemudian, ya, okey. Kemudian disebutkan juga salah satu sebab boleh membawa seseorang itu kepada su'ul khatimah. Salah satu punca yang utama yang boleh membawa manusia kepada su'ul khatimah, maknanya pengakhiran yang buruk, sebagaimana disebut oleh Abu Al-Abbas Al-Qurtubi, Imam Qurtubi. Dia kata apa? Al-israru alal kabirah, atau al-israru alal ma'siyah, iaitu orang yang berterus-terusan ataupun dia normalisasikan, membiasakan dalam dirinya melakukan dosa-dosa kecil, ataupun dia membiasakan dirinya mengerjakan dosa-dosa yang besar. Kesan daripada perbuatan ini boleh membawa kepada seseorang itu beroleh kematian su'ul khatimah, makna perakhiran yang tidak baik. Bahkan juga boleh membawa kepada seseorang itu hatinya mati dan hatinya keras. Hanya hatinya itu takkan terbuka untuk meminta ampun pada Allah, atau hatinya terbuka untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab orang yang ada keinginan berterus-terusan membuat dosa dan maksiat ini, dia sampai kepada peringkat yang disebut sebagai mubalaghah, iaitu dia sampai peringkat dia nak melawan Tuhan, dan dia tak takut pada ancaman Allah, dia tak takut pada hukuman Allah, bahkan dia merasakan kemegahan dan kebanggaan apabila dia melakukan dosa besar tersebut. Ini bahayanya perbuatan bila seseorang tu memiliki sifat israr atau musirrin, iaitu sifat berterus-terusan ataupun sifat sentiasa melakukan sesuatu dosa itu kerana kemegahan dia. Ketika dia lakukan dosa itu, dia bermegah, dia berbangga, dia tidak rasa takut, bahkan dia merasa seronok dengan perbuatan dosa yang dia lakukan tersebut, ya. Sebab itulah kata Ibnu Hajar Al-Haytami daripada pengajaran yang kita ambil pada ayat 46 ni, tentang larangan untuk kita melakukan beberapa perkara ni. Ada beberapa perkara yang kita dilarang melakukannya yang berkaitan dengan maksiat. Ini kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Iqtirafil Kabair. Yang pertama, perasaan gembira ketika melakukan maksiat. Ya. Iaitu dia merasa gembira ketika dia melakukan maksiat. Maksudnya bila dia buat maksiat, dia bergembira dalam melakukan maksiat itu. Ini satu benda yang, kejap ya. Okey. Ini satu benda yang menunjukkan bahawasanya perbuatan yang haram dilakukan. Maksudnya kalau orang tu gembira ketika saat mengerjakan dosa, seronok, tak rasa bersalah, ini adalah juga merupakan maksiat. Atau tengok orang lain buat maksiat, kita pun seronok. Patutnya kita jadi tak suka, tapi kita suka tengok orang lain buat maksiat. Kita gemar pula tengok orang lain buat maksiat. Itu juga satu maksiat yang berdosa dan haram. Kemudian yang kedua yang dilarang kata Ibnu Hajar adalah israr. Pertama, farih, gembira. Kedua, israr, yakni tetap
enggan meninggalkan dosa tu dan tetap ingin terus mengerjakan dosa tu. Ini juga dosa yang menyebabkan rosaknya iman seseorang, lemahnya iman seseorang dan boleh membawa manusia itu kepada kufur. Saya dah sebut tadi, yang boleh membawa kepada dia menghalalkan dosa itu dalam jangka masa yang panjang. Yang ketiga, yang dilarang berkaitan dengan dosa ini juga adalah rida. Iaitu kita reda. Tadi gembira pun tak boleh. Kita gembira tengok orang buat dosa, seronok, tumpang seronok pun tak boleh. Ataupun seseorang tu dia sendiri nak buat dosa dan dia tak nak tinggalkan pun, dan dia nak berterusan pun tak boleh. Yang ketiga reda, iaitu dia reda dalam melakukan dosa itu. Bukan dia reda, maknanya dia tengok orang buat, dia reda apa yang orang buat. Ya, dia restu apa yang orang buat daripada perbuatan dosa itu. Itu juga termasuk daripada perbuatan dosa di sisi Allah Ta'ala yang merangkumi pada ayat yang ke-46 ini. Yang pertama gembira, redha, enggan meninggalkan dosa, dan yang terakhir yang keempat, ya, antara perkara yang berkaitan dengan dosa ini juga adalah iaitu seseorang berbangga, berbangga di atas dosa yang ia lakukan. Dia tafakhur, yakni dia angkuh ataupun dia sombong ataupun dia berbangga dengan dosa yang dia lakukan sehingga dia tidak menghiraukan tentang ancaman daripada Allah Ta'ala. So ada 4 perkara kat sini. Tak boleh bergembira, tak boleh redha, tak boleh berbangga, dan yang terakhir, tak boleh melazimi perbuatan dosa itu, kerana keempat-empat perkara ini menyebabkan seseorang itu tergolong di kalangan golongan ashabus syimal. Okey, kita tengok ayat yang ke-47. Ayat 47 Allah Ta'ala menjelaskan di antara sebab kenapa mereka tergolong di kalangan ashabus syimal itu adalah kerana mereka itu golongan yang pertama, mereka melazimi dosa, meredai, gembira, berbangga. Itu kita dah sebut ayat 46. Ini ayat 47. Ayat 47, kerana mereka itu adalah manusia yang tidak beriman kepada hari kiamat dan tidak mempersiapkan bekal amal mereka untuk menuju hari kiamat. Ya, untuk menuju hari kiamat. Ini juga salah satu daripada satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan ancaman, memberikan peringatan, memberikan pengajaran supaya tidak tergolong dalam kalangan golongan ashabus syimal. Sebab Allah kata, "Aiza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun." Mereka bertanya kepada Nabi mereka tentang hari kiamat ni macam pertanyaan menghina atau pertanyaan sinis. Iaitu mereka kata, benarkah wahai Muhammad kalau kita dah mati, kita dah dimamah, dah jadi tanah, dah hancur tulang kita masih lagi boleh dibangkitkan semula pada hari kiamat? Seolah-olah mereka bercakap tu dengan nada mengejek ataupun nada sinis, menyindir Nabi Muhammad SAW tentang kebangkitan semula pada hari kiamat untuk manusia menerima pembalasan baik ataupun buruk yang telah mereka lakukan. Jadi apa pengajaran kat situ? Iaitu golongan ashabus syimal ini, selain daripada kita dah sebut yang pertama tadi tu, yang keduanya adalah kerana mereka tidak beriman kepada hari kiamat dan tidak beriman kepada hari pembalasan untuk menerima balasan dan hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bila mereka tak beriman kepada hari kiamat, mereka tak beriman kepada hari pembalasan, maka oleh kerana itu yang mereka imani, yang mereka percayai hanyalah kehidupan dunia semata-mata.
Maka kat sini jelas menunjukkan pada kita satu pengajaran yang penting, bahawasanya golongan ashabus syimal yang perlu kita hindari daripada tergolong di kalangan golongan itu adalah mereka yang menjadikan kehidupan mereka hanyalah dunia semata-mata dan tidak ada kehidupan untuk mereka selain dunia. Sebab tu Allah Ta'ala disebut banyak kali dalam Quran tentang golongan-golongan yang menjadikan kehidupan mereka hanyalah di dunia dan mereka tidak mengharapkan kehidupan di hari akhirat, ganjaran di sisi Allah di hari akhirat pun mereka tidak mengharapkannya. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesiapa di kalangan umat manusia yang mana mereka mengharapkan supaya Allah Ta'ala memberikan pada mereka nikmat dunia sahaja, dia nak habuan dunia sahaja, kata Allah, ajalna lahu, kami akan tetap mengurniakan pada mereka keinginan dan hajat dan hasrat dunia mereka itu. Allah akan bagi. Sebab Allah Maha Adil. Allah akan bagi. Mereka nak dunia, Allah bagi dunia. Ya, berapa banyak mereka minta, berapa banyak mereka harap, Allah Ta'ala akan beri. Cuma kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari kiamat, mereka tidak akan mendapat satu pun daripada ganjaran Allah dan juga nikmat serta pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Maka dekat sini memberikan kepada kita satu pengajaran yang penting, iaitu orang yang beriman, orang yang bertakwa, mereka tidak menjadikan dunia ini satu-satunya kehidupan mereka. Bahkan mereka meyakini adanya di sebalik dunia yang luas ini, yang indah ini, ada kehidupan yang lebih utama dan yang lebih nikmat dan yang lebih bernilai daripada kehidupan dunia ini, iaitu kehidupan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik. Itu yang pertama. Menunjukkan pada kita bagaimana Islam menyuruh kita supaya seimbangkan antara kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat kita. Tidak mendahulukan dunia berbanding akhirat dan tidak mendahulukan akhirat tanpa dunia. Sebaliknya Allah berfirman dalam suratul Qasas, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, rebutlah kamu wahai manusia atas nikmat-nikmat rezeki yang telah Allah janjikan pada kamu di akhirat, tetapi kata Allah dalam masa yang sama, janganlah kamu melupakan bahagian nikmat yang Allah sediakan untuk kamu di dunia. Bahagian dunia tu jangan lupa, maka demikian juga bahagian akhirat. Ya. Sebab itulah dalam doa kita diajar oleh Allah Ta'ala, doa yang paling Nabi suka baca, doa yang paling Nabi tak pernah tinggal, kata Anas bin Malik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, ya, kebaikan minta maaf ya, ada call masuk, minta maaf. Allah ajar kita, doa yang paling Nabi suka baca, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, ada kebaikan. Demikian juga berilah kepada kami kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Maka kat sini menunjukkan Islam mengajar kita supaya kita seimbangkan antara dunia dan akhirat, iaitu dengan cara jadikan akhirat
sebagai matlamat dan tujuan yang ada di dalam impian hati kita, sedangkan dunia menjadi alat dan menjadi apa kita panggil perantara yang boleh membawa kita mencapai tujuan dan matlamat akhirat kita itu. Ya, baik. Itu pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-47, ya, iaitu beriman kepada hari kiamat dan dan mencintai akhirat tanpa seseorang itu menafikan dunianya. Maksudnya seimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Baik. Kemudian pada ayat 47 ini juga pengajaran yang boleh kita ambil juga supaya kita tidak tergolong di kalangan golongan ashabus shimal seperti mana golongan-golongan yang disebutkan pada ayat 47 ini, ya, iaitu apa? Iaitu persediaan mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Persediaan untuk mempersiapkan diri untuk hari minta maaf lah, ibu saya call. Nanti saya kena call dia balik. Okey, saya sambung sikit lagi, ya. Mana tadi? Yang seterusnya, ayat ini juga memberi pengajaran kepada kita golongan untuk tidak tergolong di kalangan golongan ashabus shimal. Hendaklah seseorang itu selalu membuat persediaan dan bekalannya menuju hari akhirat. Ya, menuju hari akhirat. Sebab golongan ashabus shimal ini, mereka tergolong di kalangan golongan ashabus shimal kerana sewaktu di dunia dahulu, mereka termasuk di antara orang yang tidak mempersiapkan bekalan. Kenapa mereka tak siapkan bekalan? Sebab memang mereka tak beriman pada hari kiamat pun. Maka sudah pastilah mereka pun takkan persiapkan bekal untuk menuju hari kiamat. Sebab itu disebut dalam satu hadis Nabi SAW, "Ma min ahadin yamut illa nadim. In kana muhsinan nadima alla yakuna izdad wa in kana musian nadima alla yakuna naz'an." Hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, apa kata baginda? Tidak ada salah seorang pun di kalangan manusia yang mati, ya, yang mati melainkan dia akan menyesal. Bayangkan, ya, Nabi kata tak ada satu orang pun yang duduk kat dunia ni, kalau dia meninggal dunia, melainkan dia ada benda dia menyesal. Mustahil dia tak ada benda menyesal. Kecuali golongan para nabi, para rasul, para siddiq, para syuhada dan orang saleh. Ini lainlah, kan. Tapi Nabi kata pasti akan ada orang yang menyesal, ya, pasti akan ada orang yang menyesal. Apa dia yang disesalkan tu? Nabi kata, in kana muhsinan nadima alla yakuna zdad. Kalau dia tu orang yang baik sekalipun, dia akan menyesal. Kenapa dia menyesal? Sebab dia tak tambah kebaikan yang dia buat. Maknanya dia menyesal tu bukan sebab dia tak masuk syurga. Dia masuk syurga. Tapi dia menyesal, dia kata, kalaulah aku tambah lebih banyak amalan ini, tu maksudnya. Kalau aku buat lebih banyak amalan ini, nescaya aku boleh dapat nikmat, darjat, ganjaran yang lebih tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Wa in kana musian, kata Nabi SAW. Kalau dia tu orang yang buat jahat pula, dia akan menyesal kerana dia tidak meninggalkan dosanya dan meminta ampun pada Allah. Kerana dia menyesal kalau dia sempat minta ampun pada Allah, dia sempat mengucap syahadah, dia sempat istighfar, nescaya
dia dah boleh masuk syurga Allah Ta'ala dan dia tak perlu duduk kekal dalam neraka. Ataupun kalau dia tu orang Islam, kalau dengan taubat tu dia tak perlu duduk lama dalam neraka. Bukan kekal tapi dia tak perlu duduk lama dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak, maaf sebab tekak saya sakit sikit. Minum air banyak. Okey. Jadi maknanya kat sini keutamaan untuk kita membuat bekalan menuju hari akhirat. Ya. Jadi bekalan menuju hari akhirat ini ada beberapa bentuk bekal yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dia kata yang pertama, bekal yang perlu kita sediakan untuk bawa balik ke akhirat adalah merupakan bekal tauhid. Bekal tauhid. Maknanya ikhlas kepada mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang balik jumpa Allah tu dalam keadaan tak ada kita sekutukan Allah, tak ada syirikkan Allah, tak ada bergantung selain pada Allah, tak ada meminta selain pada Allah, tak ada. Tauhid. Tauhidkan Allah dalam keimanan, tauhidkan Allah dalam ibadah. Dua benda ni. Dalam kepercayaan keimanan kita, alhamdulillah. Dan masih sama tauhidkan Allah dalam setiap ibadah kita. Maksudnya kita hanya bergantung pada Allah, minta rezeki pada Allah, itu maksudnya. Yang kedua, ikhlas. Bekal persediaan yang kita perlu bawa balik bertemu dengan Allah adalah ikhlas. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam firman Allah Ta'ala itu, Allahu Akbar. Ketika mana Allah sebut tentang nabi-nabinya, rasul-rasulnya, Allah kata innahu min ibadinal mukhlasi. Sesungguhnya orang yang akan bersama dengan para nabi ini adalah di kalangan orang-orang yang ikhlas. Di bekal yang kedua, kita kena pastikan iman kita tu ikhlas. Ibadat kita tu ikhlas. Ya, setiap amalan kita tu ikhlas. Ya, baik. Yang ketiga, bekal yang kita kena bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan bekal taqwa. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hendaklah kamu mencari bekal, kerana sebaik-baik bekal kamu itu adalah merupakan bekalan taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah merupakan bekalan taqwa. Ya. Maka sebab itulah taqwa ni maknanya apa? Imtithali awamirihi wajtinabu nawahi. Kita buat semua apa yang Allah Ta'ala suruh dan kita jauh dan tinggalkan semua benda yang Allah Ta'ala larang. Sama ada yang Allah suruh tu benda wajib atau benda sunat, sama ada benda yang Allah larang tu benda yang haram ataupun benda yang makruh. Ini maksud taqwa. Baik. Yang berapa dah tadi? Tauhid, ikhlas, taqwa. 4. Yang keempat yang perlu kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan amal-amal yang saleh. Amal-amal yang saleh. Apa beza dengan takwa? Bukankah kita buat apa yang Allah suruh tu kan, itu kan juga amal saleh? Ya, betul. Cuma maksud kat sini takwa tu adalah kepatuhan kita, ketaatan kita, rasa takut kita, rasa perhambaan kita nak buat perintah Allah, itu takwa. Tapi amal saleh itu sendiri yang kita buat tu mestilah amal saleh yang terbaik. Maksudnya ketika kita melaksanakan amal saleh tu, kita melaksanakan amal soleh itu dengan baik. Maknanya pastikan kita ada amal-amal soleh, amal jariah dan yang seumpama dengannya.
Kerana amal-amal yang soleh yang seperti inilah yang akan dapat menjadi sebaik bekalan bagi kita pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi sebut, amal yang soleh ni yang boleh bermanfaat pada kita pada hari kiamat, yang akan bersama dengan kita pada hari kiamat ni ada beberapa amalan. Sebagaimana disebut dalam tafsir surah Kahfi ketika ketika ditafsirkan oleh Imam Qurtubi mengenai firman Allah, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Allah kata apa dekat sini? Allah Taala sebut yang pertama, amal soleh yang terbaik kita bawa balik kepada Allah Taala adalah iman. Yang iman tu bukan amal soleh lah, tapi iman tu benda yang paling baik. Tapi yang pertama sekali untuk kategori amal soleh yang kita bawa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala antaranya adalah sedekah. Yang kedua iaitu adalah amal jariah. Kemudian zuriat yang saleh, wal banun, zuriat yang saleh. Kemudian termasuklah di antara amalan yang kita bawa balik, yang terbaik juga adalah merupakan apa ni disebut lagi? Allahu Akbar, lupa dah saya. Quran. Ya, Quran. Kerana Quran juga termasuk di antara amal soleh yang akan bersama dengan kita. Selain daripada amal jariah, selain daripada sedekah, selain daripada zuriat yang saleh, termasuk juga adalah Quran, ya. Termasuk juga adalah Quran. Yang lain tu dalam amal yang saleh tu termasuklah puasa, solat dan seumpama dengannya. Ya. Dan yang terakhir adalah akhlak. Yang kita buat sebagai persediaan untuk kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bagaimana dalam hadis Nabi yang sahih baginda sebut, inna athqalu syai'in fi mizanikum yaumal qiyamah, ada dua perkara yang paling memberatkan timbangan amalan kamu pada hari kiamat, iaitu husnul khuluq wa taqwallah, iaitu akhlak yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu di antara yang boleh kita ambil. Kemudian ayat 48 Allah kata, awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin. Okey, ada kita ambil dua ayat kat sini, ayat dia pendek. Mereka bertanya, apakah bapa-bapa kami, nenek moyang kami yang dah mati lama, dah berabad-abad tu pun akan hidup balik pada hari kiamat? Ya. Kemudian Allah kata, Allah suruh Nabi jawab, al-awwalin wal akhirin, bukan bapa kamu saja, bahkan manusia sejak daripada zaman Nabi Adam yang pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan himpunkan kita, bangkitkan kita di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah sebut la majmu'u ayat 50 ila miqati yaumin ma'lum. Okay, cuma saya nak sentuh beberapa pengajaran yang menarik kat sini. Yang pertama, kenapa orang musyrikin cakap bapa-bapa moyang-moyang kami al-awwalun yang awal? Ya. Kenapa mereka tak kata apa ni? Manusia-manusia yang terawal ke, sebagaimana Quran jawab balik lepas tu, tapi mereka hanya menyebut bapa-bapa mereka, ya, yang moyang-moyang mereka yang dah meninggal, ya. Mereka tak cakap pun nanti kalau akan datang zuriat-zuriat kami yang meninggal, apakah mereka juga akan dibangkitkan, ya. Dekat sini nak memberikan pada kita pengajarannya adalah kerana orang-orang musyrikin ketika mereka mengungkapkan perkataan itu, mereka sentiasa menyebut, kalau kita baca mana-mana ayat Quran, selalu Allah bagi perumpamaan, mereka akan kata bapa-bapa kami, agama bapa-bapa kami, ajaran bapa-bapa kami, selalu mereka guna perkataan begitu. Ini menunjukkan pada kita gambaran apa? Gambaran bagaimana tidak adanya manfaat, tidak bergunanya lagi
nasab dan keturunan manusia pada hari kiamat. Allah nak sampaikan mesej dekat sini apabila Quraisy kata, takkan bapa-bapa kami yang dah lama-lama tu pun takkan dibangkitkan juga. Kalau dibangkitkan juga, mungkin diorang fikir itu memberi benefit kepada mereka, memberi keuntungan pada mereka, sebab mereka boleh jumpa bapa mereka balik, datuk nenek moyang mereka balik, ya, untuk mempertahankan mereka pada hari kiamat. Sedangkan Allah nak bagi tahu mesejnya, bapa kamu ke, moyang kamu ke, atas-atas lagi ke, kalau dibangkitkan pun, nasab dan keturunan tidak memberi apa-apa benefit dan manfaat pada manusia pada hari kiamat. Sama ada dia keturunan Nabi Muhammad SAW, sama ada dia keturunan mana-mana Rasul dan Anbiya, sama ada dia keturunan sahabat, siddiq, syuhada, orang saleh, tetapi ia semuanya bergantung pokok pangkalnya pada amalan kita sendiri. Sebab Allah kata dalam Quran, kullu nafsin bima kasabat rahinah wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Kata Allah, tidak ada apa yang manusia buat melainkan apa yang dia usahakan. Dan kata Allah juga, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia itu dia akan menanggung apa yang dia buat. Dia tak perlu tanggung apa bapa dia buat, apa moyang dia buat. Yang tu bapa dan moyang dia tanggung sendiri. Tapi dia kena tanggung apa yang dia buat sendiri. Sebab itulah dalam ayat Quran Allah sebut, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, keturunan, adik-beradik, pasangan, suami isteri, anak beranak, semuanya tidak akan bermanfaat bagi kamu di akhirat kecuali kecuali apa? Illal muttaqin. Kecuali orang yang bertakwa sahaja. Maknanya kalau keluarganya bertakwa, adik-beradiknya bertakwa, pasangannya bertakwa, anak pinaknya bertakwa, barulah ia memberi manfaat di antara satu dengan yang lain. Ya. Maka kat sini menunjukkan keturunan, anak pinak, pasangan, adik-beradik itu bukannya bekalan yang kita perlu bawa balik. Kecuali anak yang soleh. Kecuali anak yang soleh. Itu saja. Tapi kalau tak, itu bukanlah sebaik-baik bekalan yang kita bawa balik. Ya. Ini menunjukkan kepada kita, bahkan kata Allah, Qul innal awwalina wal akhirin. Bahkan manusia ni akan dihimpunkan dengan seluruh makhluk. Daripada awal hingga ke akhir, daripada zaman Nabi Adam AS sampai umat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah himpunkan semua? Disebabkan kerana setiap manusia itu akan Allah adili di atas apa yang telah mereka kerjakan. Allah Ta'ala akan balas, Allah Ta'ala akan ganjar, alhamdulillah, atau Allah Ta'ala akan hukumi apa yang telah pun mereka lakukan dahulu. Ya. Okey, apa pengajaran dia? Tadi ayat tu yang kita faham, hari akhirat ni semua manusia akan berhimpun di padang mahsyar. Bayangkan lautan mahsyar tu Nabi sifatkan dalam hadis, punya ramai manusia umpama busur-busur anak panah yang berada di dalam sarungnya. Padatnya manusia. Bilion, mungkin trilion jumlah umat manusia, terlalu ramai, wallahu alam. Dan kadang bertelanjang, tak berkhitan, berkaki ayam, dan didekatkan di atas kepala mereka dengan kadar sejengkal ataupun lebih ataupun kurang kepanasan terik matahari. Itu gambaran yang Allah Ta'ala tunjukkan. Tapi pengajaran yang kita nak ambil pada ayat yang keberapa ni tadi, pada ayat yang ke-49 ni sebagai penutup, adalah pengajaran dia. Allah Ta'ala nak menyatakan bahawa kenapa Allah sebut awal dan akhir? Kerana Allah nak menyatakan pada kita tentang ada hubungan kat sini. Tadi yang kita sebut tadi, tidak ada manfaat keturunan. Kali ini tidak ada manfaat di antara pengikut dengan orang yang diikuti, melainkan
mereka yang mengikut kebaikan akan dapat manfaat daripada orang yang mengikutnya atau orang yang diikuti olehnya. Kat sini berikan pengajaran pada kita. Sebab biasanya orang yang terkemudian, dia akan ikut orang yang lebih awal daripadanya. Sebab diorang hidup dulu. Jadi diorang tu menjadi contoh. Diorang tu menjadi ikutan. Diorang itu menjadi model dalam kehidupan orang kemudian. Sebab tu Allah selalu pesan, jangan ikut kaum Samud, kaum Ad. Sebab tu Allah selalu bawa dalam Quran cerita-cerita umat-umat terdahulu. Allah ada juga cerita umat akan datang, tapi lebih banyak Allah bawa cerita umat terdahulu. Sebab Allah nak beri peringatan dan inzar supaya tidak mencontohi, tidak meneladani, tidak menghidupkan semula, tidak melakonkan semula, tidak ikuti semula apa yang telah dibuat oleh umat-umat yang silam. Kerana mereka tu telah Allah hancurkan. Allah telah binasakan kerana dosa-dosa mereka, kekejaman mereka, kezaliman mereka. Janganlah kamu mencontohi mereka. Kalau tidak, kamu juga akan bersama-sama dengan mereka di hari akhirat, bersama-sama dengan mereka dalam neraka Allah, bersama-sama dengan mereka akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekadar itu saya mohon izin keluar dulu sebab ada ibu saya nak, tak tahulah dia nak cakap apa tadi. Macam ada urgent sikit. Jadi setakat itu